أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين رب العالمين. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan, ibu ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan lihat dua lagi ayat yang paling akhir dalam Quran, bahagian yang paling akhir juzu amma yang telah pun kita baca daripada awal dulu. Maka malam ini malam yang penghabisan bacaan daripada juzu amma. Jadi kita lihat surah Al-Falaq dan juga suratun Nas, ataupun kita panggil Mu'awwidhatain. Kita baca dahulu ayat ini, kemudian kita akan lihat tafsirnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surah Al-Falaq. Surah ini dan surah yang berikut yang kita baca tadi, surah An-Nas, diturunkan sekali. Sebab itulah dipanggil surah ini, kedua-dua surah ini Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang melindung, pelindung bagi manusia. Surah Al-Falaq merupakan surah Madaniyah yang turun selepas hijrah baginda alaihi salatu wassalam. Hanya saja sebahagian ahli tafsir mereka menyebut dalam riwayat bahawa sebab diturunkan surah ini iaitulah kerana
ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi namanya Lubayd ibn A'sam, orang Yahudi di Madinah, yang mana efek kesan sihir yang kena pada baginda Rasulullah SAW ialah Nabi antara ingat ataupun tak ingat sama ada dia dah buat satu perkara yang harus ke belum. Hanya itu saja kesan. Apabila orang sihir, orang Yahudi sihir kepada Nabi SAW, seakan-akan Nabi duk ingat Nabi dah buat satu benda yang harus, tapi sebenarnya belum buat lagi. Itu sahaja. Sedikit pun tidak menjejaskan wahyu, kerana sebahagian pihak ada yang menganggap tak boleh terima kenyataan bahawa Nabi SAW pernah kena sihir. Sebab kalau kita sebut begitu, maknanya wahyu ni rosaklah. Sebab Nabi SAW pernah kena sihir. Jadi tak tepat jawapan seperti itu, sebab bukan hanya Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang pernah disihir. Hatta Nabi Musa alaihissalam pernah juga mengalami pengalaman disihir, iaitulah kisah apabila dipanggil oleh Fir'aun. Fir'aun ni dia nak tunjukkan yang dia tu Tuhan. Jadi dia pilih siapa yang nak jadi tukang sihir istananya untuk berhadapan dengan Fir'aun, untuk berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi tukang-tukang sihir ni masing-masing tunjukkanlah kebolehan mereka. Yang mana apabila mereka deal, ahli sihir ni, mereka tanya Nabi Musa, siapa nak mula dulu? Siapa nak mula tunjuk hebat masing-masing? Kita baca surah Taha ayat yang ke-66, ayat yang ke-67, Allah Ta'ala berfirman, Nabi Musa sebut, tak apa, hampa mula dulu. Qala bal alqu, kamu semua lemparlah apa yang kamu ada, tunjuk. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tongkat dan tali yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir ini, yukhayyalu ilaihi min sihrihim, telah menyebabkan ilusi. Orang yang tengok tu seakan-akan tengok tongkat dan tali itu bergerak seperti ular. Itu namanya disihir. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka ketika itu Nabi Musa berasa gerun dalam hatinya, sebab dah nampak tali dan tongkat tu tiba-tiba berubah jadi ular. Sebenarnya bukan ular. Betul-betul syaitan ilusikan mata orang, nampak kayu dan tongkat dan juga tali itu ular. Sebenarnya bukan ular. Itu namanya sihir. Maka bukan Nabi SAW sahaja yang pernah mengalami pengalaman disihir ini. Nabi Musa juga mempunyai pengalaman yang sama. Tetapi akhirnya apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini, maka inilah yang menjadi pegangan yang selalu dibaca oleh baginda alaihi salatu wassalam dalam banyak keadaan. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas salah satu zikir yang dibaca selalu ayat ni setiap kali selepas solat, setiap kali sebelum tidur, setiap kali zikir pagi dan petang, yang ataupun yang kita sebut ma'thurat. Salah satu bacaan yang mesti dibaca, yang sunnah untuk tidak ditinggalkan, iaitulah muawwidhatain ini, dua-dua surah yang melindung ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Hanya saja bila sebut falaq ini, di kalangan ulama tafsir mereka berbeza-beza istilah maksud falaq. Tetapi yang paling tepat ialah
pandangan yang menyebut al-falaq ini maknanya waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Itulah pandangan maksud al-falaq yang paling tepat. Sebahagian mereka, sebagai pengetahuan kita, ada yang menyebut falaq ini nama neraka Jahannam. Ada yang menyebut falaq ini artinya makhluk. Tetapi itu semua sekadar pandangan sahaja. Kekal yang tepat ialah kita berlindung pada Allah Ta'ala. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dalam ayat ini dengan kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Apa sahaja makhluk ataupun apa sahaja perkara buruk, kita berlindung hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi fahamlah kita ayat yang kedua ini. Bila kita ada benda bahaya, kita nak elak daripada mana-mana makhluk. Binatang berbisa, orang jahat, makhluk jahat, yang nampak, yang tak nampak, semua ni termasuk dalam ayat min syarri ma khalaq. Jadi berpadalah satu orang, jangan tambah petua dalam hidup dia hak pelik-pelik. Cukup dia baca qul a'udzu birabbil falaq, salah satu surah yang dia yakin erti ayat yang dia baca ni, dia berlindung pada Allah Ta'ala daripada semua jenis kejahatan. Allah Ta'ala akan pelihara dia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Sebab apa dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman jahat itu mula banyak berlaku apabila malam telah gelap gelita. Katanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, belah malam ni lah roh jahat, perkara buruk, haiwan-haiwan berbisa yang tak nampak, syaitan, inilah waktu dia, waktu gelap, waktu tak nampak. Sebab itu bila orang buat jenayah, mereka lebih berani buat waktu tak nampak, waktu gelap, waktu sunyi. Sebab itulah di antara hikmahnya kenapa kita baca dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut firman-Nya, salah satu perkara buruk iaitulah wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila dia telah gelap gelita. Ayat yang keempat itu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan makhluk tukang sihir yang meniup pada tangkal-tangkal, pada simpulan tali. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut istilah naffathat. Naffathat ni iaitulah tukang sihir wanita. Kerana zaman itu, zaman orang Arab jahiliyah, ahli sihir ni, bomoh ni ramai orang perempuan. Ada beza dengan hari ni tempat kita, bomoh lelaki, adalah bomoh perempuan, tapi jarang lah, dalam TV lah cerita banyak. Tapi zaman itu kebiasaannya bomoh-bomoh tukang sihir ini di kalangan perempuan. Maka kerjaan mereka ialah pada tangkal yang mereka ada ni, mereka akan jampi, tiup untuk hantar sihir daripada simpulan yang dia buat. Jadi ini salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini, yang mana surah Al-Falaq merupakan salah satu surah yang sangat cukup besar manfaatnya kalau kita benar-benar faham. Kerana dia boleh menjauhkan kita daripada bahaya sihir. Sihir satu benda yang ada,
Dengan izin Allah satu orang boleh kena. Dan kita kena ingat juga dengan izin Allah sihir itu boleh hilang. Takkan berlaku apa pun benda buruk ataupun benda baik dalam dunia melainkan semuanya Allah Ta'ala izin. Sebab itu tak ada istilah sihir boleh diubat dengan sihir. Orang tu pergi hantar bomoh Siam kat kita, kita pergi cari bomoh Melayu pula. Jadi Melayu lawan Siam. Sihir lawan sihir tak ada. Haram. Sebab itu kita kena ingat sampai kita mati. Berjumpa dengan Tok Bomoh, berjumpa sahaja, belum percaya lagi, baru Assalamualaikum masuk rumah, baru berjumpa, Allah Ta'ala tak terima 40 kali solat. Maksudnya dosa dia setara itu. Bukan lepas balik jumpa bomoh tu dia tak payah sembahyang, solat dia tetap kena solat, tapi dosanya ibarat 40 hari amalan tak diterima. Itu baru berjumpa. Kalau percaya lagi masalah. Percaya menyebabkan kita ini kufur kepada Allah dan Rasul. Jadi salah satu dosa besar ialah mempercayai tukang sihir. Dan sebab itulah Allah Ta'ala uji. Syaitan kerja mereka ialah asalkan orang ni sesat. Orang kafir ni dia tak payah nak, syaitan tak ada kerja banyak dah, dan dia memang kufur pada Allah Ta'ala. Jadi orang Islam ni syaitan dia akan cari tak boleh belah kiri belah kanan, tak boleh belah kanan belah depan, tak boleh belah depan belah belakang. Mana sahaja cara dia boleh sesatkan, dia sesatkan. Salah satu pintu yang masyarakat ramai terjatuh sesat, iaitulah pintu perbomohan dan syaitan ini. Dukun, pawang, tukang tilik, tukang ramal. Sebab itu cukuplah seseorang beriman kepada Allah Ta'ala. Bila Allah uji dia terkena sihir, perkara pertama dia kena buat, dia kena banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia kena memelihara solat dia bersungguh. Sembahyang yang wajib ni dia kena jaga bersungguh waktu dia tengah kena sihir. Dalam masa yang sama, antara waktu yang mustajab untuk dia mengadu pada Allah Ta'ala, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut antara ciri-ciri orang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka meminta ampun pada Allah Ta'ala. Maknanya hujung malam, dekat-dekat subuh dah. Hari ni subuh lambat dah, 6.20 lebih kurang baru masuk subuh. Jadi pukul 6.45, 6.10 itu waktu keemasan untuk satu orang banyak istighfar, banyak minta ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian bagi orang yang diganggu dengan sihir ini, hendaklah dia bila dah jaga solat yang fardu, dia menjaga melazimi zikir pagi dan petang. Zikir sebelah pagi, zikir sebelah petang. Zikir itu hari ni kita sebut ma'thurat, ataupun kita boleh buka YouTube pun tulis saja zikir pagi dan petang. Kita tiru saja apa dia baca. Kita dengar bacaan itu, kita ulang-ulang dan bacalah dengan memahami makna. Kemudian yakinlah bahawasanya setiap penyakit pasti Allah Ta'ala akan sembuhkan. Dan kena yakin tak ada siapa pun boleh beri mudarat, beri manfaat melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Takkan berjaya sihir daripada mana dia mari. Dan bila satu orang tu sampai sakit, dia kena ingat bukan sihir tu terlalu hebat sampai dia sakit. Dia jangan fikir sampai ke situ, tapi dia fikir bahawa sakitnya Allah Ta'ala uji. Ini kafarah untuk diri dia. Allah Ta'ala akan angkat darjat dia, ampunkan dosa dia.
Jangan tertipu dengan syaitan, dihantui perasaan kita takut dengan sihir, takut dengan orang duk buat, bersangka-sangka siapa yang duk hantar, siapa yang duk buat. Itulah sepanjang hari duk fikir. Lalu akhirnya jalan singkat, pergi cari bomoh siap, pergi cari bomoh Melayu, tolong ubat. Jadi bertimpa-timpalah haram, perkara haram timpa pada kita. Jadi tak ada lah, melainkan syaitan suka kita makin sesat. Sebab itu berpadalah seseorang, dia baca surah Al-Falaq ini, Allah sebut terang-terang salah satu perkara yang kita berlindung dengan Allah Ta'ala, wa min syarrin naffathati fil uqad, daripada tukang sihir yang meniup simpulan-simpulan. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perkara sihir ini. Jadi sebab itu, sesiapa yang cerdik sikit akalnya, siapa yang cerah hatinya, siapa yang beriman sungguh, di mulutnya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia kena ingat sampai dia mati, haram berjumpa dengan bomoh. Sebab apa maknanya amal soleh kita duk buat? Sembahyang, umrah, haji kita duk buat, mengaji Quran kita duk buat, sedekah duit habis kita tolong orang susah kita duk buat. Tetapi jika semuanya sia-sia, batal, tak diterima di sisi Allah Ta'ala, kalau kita percaya benda mengarut daripada bomoh. Tapi bomoh tu sebut jadi, bomoh tu buat elok. Kita jangan kena tipu dengan syaitan. Elok tak elok ni bukan tanda tu betul. Sembuh bukan maknanya benda tu benar. Allah Ta'ala nak uji. Syaitan ni dia tak kira dia tu boleh sembuh ke, dia tak boleh sembuh ke, sesat dulu. Kita kena kira akidah kita dulu, i'tiqad kita dulu, bukan kira tapi bomoh tu hebat boleh sembuh. Tak. Sebab itulah tergelincirnya manusia, dia punya jawapan ialah tapi dia buat jadi. Bukan jadi tu perkara utamanya. Perkara utamanya kita dah rosak i'tiqad. Yang itu kita kena betulkan. Jika tidak, sentiasalah berhari-hari kita balik rumah tidur dalam keadaan Allah tak redha, sedangkan kita sangka kita Muslim yang baik. Yang ni haram. Jangan berjumpa dengan bomoh. Dan kalau kita nak berjumpa pun, tengoklah juga hujung pangkal kawan tu, siapa latar belakangnya. Biarlah orang yang soleh, yang kita kenal dekat dengan kitab Allah, dekat dengan sunnah Nabi SAW. Ini hari Jumaat pun tak nampak muka, tiba-tiba dia nampak benda yang kita tak nampak. Dia tahu benda yang kita tak tahu. Jumaat pun kita tak nampak dah. Jadi kita nak kata apa orang ni? Solat berjamaah pun kurang. Amalan soleh yang sunnah, puasa sunat, solat malam, mengaji Quran, berzikir, itu semua tak ada. Kita boleh iktiraf dia bagus, hanya kerana ada dah 5-60 orang dia buat elok. Jangan tertipu. Ini semua mainan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita daripada penyakit senang benar percaya orang yang ada kelebihan. Akhir sekali ayat itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Dengki ni apa dia? Dengki ni ialah al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Kita berasa tak suka, kita berasa benci bila tengok orang yang kita tak suka ada benda lagi lebih pada kita. Itu hasad. Kalau satu orang dia tak boleh tengok dia tu sakit, dia tengok orang lain sihat, dia nak orang tu sakit sama dengan dia juga. Yang ni hasad. Penyakit macam ni bahaya. Hasad menyebabkan beranak daripada hasad dengki ni jadi dendam. Lalu dendam ni akan diterjemahkan
Sama ada kawan tu buat sesuatu pada orang lain sebab mari dengki ni, mari tak suka ni, dia mulalah dia pedajar orang. Elok-elok kawan tu baru beli tayar, sebabkan dia dengki, dia marah, dia pasang perangkap bagi pancat balik tayar kawan tu. Wahai kawan tu baru beli tayar, bunga duk terkeluar elok lagi. Bila dia tahu benda ni, dia seronok. Dia suka orang lingkup, dia suka orang jatuh. Penyakit begini Allah Ta'ala larang. Jadi inilah salah satu surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan beberapa perkara buruk yang kita minta kepada Allah, kita berlindung dengan Allah daripada semua benda buruk. Pertama, kejahatan semua jenis makhluk. Yang kedua, segala jenis kejahatan yang berlaku di sebelah malam. Yang ketiga, segala jenis jahatnya sihir ini. Dan yang keempat, segala jenis jahatnya orang yang dengki. Sebab itu, janganlah bimbang pada orang yang dengki kepada kita jika kita yakin dengan membaca firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Falaq ini. Kerana penyakit dengki ini mari daripada iblis yang mula ajar macam mana kita boleh jadi dengki, tak suka orang lagi lebih pada kita ni. Iblis ajar. Buktinya apabila Allah Ta'ala berfirman dalam suratul A'raf, Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah Ta'ala kepada iblis, kenapa tak mau sujud tunduk hormat kepada Adam alaihi salam bila aku perintah? Kata iblis apa dia? Qala ana khairun minhu. Iblis kata aku lagi bagus pada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Lekeh takkan aku nak beri sujud kat dia. Dengki, tak boleh tengok ada kelebihan. Dan bila Allah Ta'ala berfirman supaya iblis ni masuk dalam neraka Jahannam, dengki iblis ni tak habis. Sepatutnya dah kena hukuman masuk dalam neraka Jahannam, mintalah ampun pada Allah Ta'ala. Tapi dia tak buat macam tu. Nabi Adam alaihi salam bila dah buat silap, apa yang Nabi Adam kata dengan isteri dia? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tanda tawaduk satu orang sedar salah. Yang inilah kita kena tiru Nabi Adam dan isteri dia. Mereka berdoa bila dah buat salah, dan ini adalah salah satu doa yang sangat mustajab apabila kita baca bila dah buat salah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami dah buat naya pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya kau tak ampunkan kami, rahmat kami, tentulah kami ini termasuk dalam golongan yang sangat rugi. Maka iblis bila dah dapat neraka Jahannam ni, dapat hukuman cukup berat, sepatutnya dia kena minta maaf juga pada Allah Ta'ala. Tapi tak, dia deal pula dengan Allah Ta'ala. Dia nak cari orang ikut dia masuk neraka Jahannam sekali. Ini hasadnya iblis. Jadi jangan ikut perangainya iblis. Dia kata, iblis kata aku masuk neraka Jahannam, aku akan tarik juga orang lain masuk neraka Jahannam. Manusia yang dengki, dia kata aku tak dapat, orang lain pun mesti tak boleh dapat juga. Itu perangai orang dengki, tirunya perangai iblis. Wal'iyadu billahi min dhalik. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman bila Allah sebut tentang janji iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis sebut, wahai Tuhanku, disebabkan engkau telah putuskan bahawa aku ini sesat, pasti aku akan buat orang tengok benda yang dosa itu nampak cantik, nampak baik. Aku akan buat begitu, dan aku akan jadikan mereka itu sesat semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada golongan yang iblis tak boleh buat begitu, iaitulah melainkan hamba engkau yang ikhlas
ibadatnya hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi iblis tak boleh ganggu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pelihara dia. Maka fahamlah kita surah Al-Falaq mengandungi erti yang sangat berharga. Beramallah dengan surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala akan lindung kita. Janganlah beramal dengan apa-apa petua pelik. Jangan beramal dengan apa-apa buah yang diberikan oleh mana-mana orang. Ada orang dia nak hantar pendamping, jin Islam ke jin tak Islam ke, supaya tolong jaga. Istilah dia tolong jaga. Sejak bila kita ni jin pula tolong jaga kita? Pelik benda ni. Tapi adat mereka, antara cara mereka nak bagi ni, kalau bagi syarat, bagi pulut kuning, bagi ayam panggang sekok, itu cerita Doremi. Orang tahu itu khurafat, tapi mereka modify sikit. Bagi telekung, bagi sejadah. Tanda orang tu akan didatangi oleh pendamping yang baik. Jin Islam, kalau satu orang nak bagi pada kita, contoh, ni hadiah daripada saya, ambillah sejadah ni. Kalau lelaki, ambillah sejadah ni, kain pelikat ni, tanda kita bersahabat sampai bila-bila. Dia ambil saja, melekatlah jin itu dengan dia. Kalau perempuan ni sejadah, ni telekung ni, tanda kita bersahabat sampai bila-bila. Kalau bagi benda paku, bagi nampak benda khurafat, orang tak ambil lah. Tapi bagi Islam sikit, bagi sejadah, bagi kain pelikat, bagi telekung, nak bersahabat selamanya, dengar tu baik istilah, ambil. Jadi buah-buah syaitan seperti ini cukup senang, asalkan kita mempercayai bahawa mudarat manfaat ini semua mari daripada Allah Ta'ala, dan kita beramal dengan surah Al-Falaq, Allah Ta'ala akan lindung kita insya-Allah. Yang berikut ini Suratun Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pada 3 ayat yang pertama Allah menyebut, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja bagi manusia, ataupun yang menguasai sekalian manusia, dan juga Tuhan yang menjadi sembahannya manusia. Pertama, Allah perintah semua manusia berlindung dengan 3 sifat Allah Ta'ala. Allah lah Tuhan semua jenis manusia. Allah lah yang menguasai semua manusia, dan Allah lah tempat diserahkan ibadat oleh semua manusia. Maka dalam ayat ini, perkara apa yang kita minta diajar oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini supaya kita berlindung, iaitulah yang pertama, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan yang timbul tenggelam, sekejap mari sekejap tidak, sekejap mari sekejap tidak. Apa makna al-khannas? Min syarril waswasil khannas. Orang Melayu ni ada kumpulan black metal, nama grup mereka Sil Khannas. Cerdik pula cari nama syaitan, buat nama grup rock, grup kumpulan dulu-dulu terkenal zaman rock ni, salah satu rock campur ajaran sesat, black metal nama dia. Nama grup tu Sil Khannas. Rajin pula dia cari dalam Quran ni perkataan Arab. Al-Khannas maknanya lah ar-raja', selalu ulang alik, pergi mari pada kita. Syaitan ni dia sekejap mari sekejap tinggal, sekejap mari sekejap tinggal. Bila dia mari, bila hati kita tengah kosong, tak ada apa, tak ada fikir apa, dia mari fikir benda yang kita nak buat dosa. Ada sajalah cara jalan dia. Elok-elok senyap duduk, tak ada apa masalah.
syaitan tiup kita supaya merancang nak buat benda. Apa sahaja benda lah. Perkara ini telah disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Syaitan, antara cara nak menyesatkan anak Adam, antaranya ialah syaitan menunggu waktu seseorang itu dalam keadaan lapang, dada dia kosong, tengah free, tak ada apa, lalu syaitan akan nampakkan dosa itu cantik, seronok, baik. Maka seseorang ketika itu dia mula ada keinginan, ada teringin nak buat benda ni. Kemudian syaitan akan usaha lagi teringin tu biar bagi jadi. Lalu empunya badanlah akhirnya buat ke tidak benda haram. Sebab itu apabila disebut perkara ini, kita kena ingat, lagi mana perasaan buruk dalam hati ni tak terkeluar di mulut, tak dibuat oleh kita, kita tak berdosa. Satu orang dia berangan-angan, dia sebut ni dia mengaji kitab, sikit lagi nak isim, nasib baik tak isim. Dia mengaji, sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu. Matahari dijadikan oleh Allah, bulan dijadikan oleh Allah, bintang, gunung ganang dijadikan oleh Allah. Mari syaitan, siapa jadikan Allah? Sebab ni semua ni Allah jadi, Allah buat tu, Allah buat ni. Mari syaitan ganggu, siapa jadikan Allah? Ketika mari was-was ni, cukup dia kata aku beriman pada Allah, hentikan, jangan dibawa panjang benda tu, sebab syaitan tengah duk ganggu kita. Itu kerjaan syaitan, min syarril waswasil khannas, yang mana salah satu perangainya lagi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini cara syaitan. Ketika solat, kita nak semayang, syaitan mari. Khandhab nama syaitan itu. Syaitan akan bisik kat kita, udhkur kadha, udhkur kadha. Kau ingat benda ni, kau ingat benda ni. Tu yang kita ingat. Mana batang pancing kita letak, mana kunci kita hilang, petang ni besok nak masak apa. Idea kita macam-macam waktu tu. Memang kerjaan syaitan, udhkur kadha, udhkur kadha. Jadi Nabi SAW ajar cara, kalau tengah solat syaitan ganggu, ada dua cara. Yang pertama, sahabat mengadu pada Nabi SAW, dia tak dapat fokus waktu sembahyang, duk kacau, duk fikir tu fikir macam mana nak buat. Maka Nabi ajar ketika tengah solat ni, ludahlah sebelah kiri 3 kali, ludah perlahan tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hembus 3 kali. Kemudian jangan dilayan fikiran yang melayang tu, jangan layan, sebab perasaan kita, syaitan dia hanya boleh tiup. Kita yang kontrol 100% perasaan kita. Sebab itu orang yang ada penyakit was-was, tuan badan sendiri yang boleh ubah perkara itu. Sebab tu kita kesian dengan orang yang kena penyakit was-was. Dah niat belum? Dah sah ke tak sah? Niat dah niat. Dah habis wuduk ni betul ke tak betul? Takbir ni masuk ke tak masuk? Syaitan ganggu dia. Cara dia nak berhenti, jangan panjang-panjangkan. Berhenti cukup. Jangan terbawa-bawa fikir. Sebab memang syaitan kerja dia tiup perkara meragukan yang akhirnya buruk. Sebab itu satu malam Nabi SAW berjalan dengan isterinya Safiyah binti Huyai. Dia meriwayatkan hadis, satu hari Nabi SAW i'tikaf di masjid. Safiyah nak mari pergi jumpa. Maka bila dah jumpa, bercakap, bila nak patah balik, isteri Nabi nak patah balik, Nabi SAW teman pergi hantar. Tengah berjalan nak pergi hantar ni, ada 2 orang sahabat daripada jauh
duk perasan. Bila mereka perasan, mereka pusing cepat-cepat, jalan cepat-cepat, tak mau bertembung. Nabi SAW panggil, ala rislikuma, tunggu, innaha Safiyah binti Huyai, ini isteri aku Safiyah. Maka sahabat yang berhenti itu dengar Nabi sebut, mereka kata, subhanallah ya Rasulullah. Maksud dia, kami tak ada nak tuduh apa-apa, tak ada nak cakap apa-apa, tapi sengaja Nabi tahan juga. Nabi kata, ni isteri aku. Kata Nabi SAW, inna syaitana majri ala bani Adam majrad dam. Syaitan ni dia masuk dalam diri anak Adam ni macam darah ada dalam badan, dia bergerak mengalir. Sebab apa Nabi ingatkan awal-awal ni isteri dia, supaya syaitan tak hasut. Memang waktu tu dia patah balik, nanti besok berbunyi-bunyi bercakap, dengan siapa Nabi berjalan, dengan siapa Nabi berjalan, apa dia buat. Mari benda-benda ni nanti lebih baik selesaikan. Sebab apa? Syaitan kerja dia hasut, menyebabkan diri ni rosak. Itulah yang dimaksudkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, supaya tak mau mari sangka buruk. Sangka buruk ni bahaya. Kita tak cakap macam tu, orang faham kita cakap macam tu. Itulah sebab kenapa Nabi SAW tahan nak beritahu ni isteri aku. Walaupun mereka tu langsung tak ada maksud apa-apa, tapi Nabi bagi tahu juga supaya tak mari buruk sangka ni. Yang mana buruk sangka ni mari daripada syaitan yang ganggu kita. Dalam hati kita ni ada tiga macam mana perkara buruk ni boleh mari. Pertama, daripada was-was. Yang kedua, daripada nafsu kita sendiri buat benda buruk. Yang ketiga, daripada orang yang jahat. Sebab itu akhir sekali ayat ni, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Siapa bisik? Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Maknanya syaitan ni, syaitan jin pun ada, syaitan orang pun ada. Apa-apa yang menyebabkan kita ni melingkup dalam hidup, rosak agama kita, maka mari pada syaitan lah. Sama ada syaitan jin yang tiupkan sesuatu buruk dalam diri kita, akhirnya kita iakan benda tu, kita buat dosa, ataupun kesan pengaruh kita bersahabat dengan orang yang buruk akhlak. Orang kita berkawan dengan orang tak sembahyang Jumaat, kita pun samalah tuang sembahyang Jumaat. Kali pertama mungkin kita kata tak, aku takkan terpengaruh. Minggu kedua mungkin tak lagi. Sebulan duduk, dia pun babai tak sembahyang Jumaat. Mari Ramadan, dia kata tak, aku sahur siap dah, duduk melepak dengan orang tak ketahuan. Hari pertama gagah, hari kedua dah berasa pahit dah mulut, hari ketiga puasa yang yuk lah, habis buka puasa tipu. Sebab itu apabila Allah Ta'ala sebut minal jinnati wan nas, kita kena ingat syaitan ni bukan yang tak nampak saja. Hak syaitan nampak ni pun masalah yang menyebabkan agama kita rosak. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan siapa kita duduk selalu, dengan siapa kita habis masa selalu. Kalau dengan siapa keluarga kita habis masa selalu. Kalau dengan orang yang semayang pun lihat, hak wajib-wajib ni lihat, kita tak perlu pun sampai bercari orang nak berkawan dengan kita kat qiyamul lail. Cukup orang tu jaga benda wajib, itu sudah baik untuk kita bersahabat. Tetapi kalau hak wajib pun susah, maka tinggalkanlah kawan macam ni. Biar dia sedar diri seorang-seorang. Kerana kalau kita dah menyedarkan dia tak mau sedar, tinggalkan. Sebab peluang untuk kita terikut dia tinggi juga. Lama-lama kita pun hanyut. Sebab diri dalam hati ni, perasaan ni, hari ni kita baik, esok siapa jamin kita baik. Lusa mungkin kita baik, tergelincir sikit,
Nanti seminggu lagi, siapa jamin? Syaitan ganggu kita. Syaitan tahu mana lemah kita. Kita ni lemah, bab ni syaitan hasut, ajak kita melakukan mungkar, lalu jatuhlah kita dalam perkara yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba yang mengamalkan dua surah ini, Al-Mu'awwidhatain, dua surah yang melindung manusia. Maka amalkanlah sebagai zikir di sebelah pagi, zikir di sebelah petang, setiap kali selepas salat, setiap kali sebelum tidur. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita. Tamat kita juz'u amma. InsyaAllah nanti ke depan kita akan lihat tafsir surah Yasin. Jadi siapa yang ada mushaf nanti bawa lihat, kita akan lihat dulu tentang surah Yasin pula insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, menerima amal kita, setiap huruf kalamullah yang kita baca. Mudah-mudahan Allah taala redha, memberikan kita keberkatan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arham jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. As'alullah ta'ala yaj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.